Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan tajuk Kemukjizatan Al-Quran di bawah subjek Metodologi Al-Quran dan Hadis PPPY 1242. Nama pensyarah kami Dr. Hamdi Ishaq. Kami dari kumpulan 2. Nama saya Nur Izzati Asma binti Muhammad Usuf A1944443 dan dua lagi rakan saya yang bernama Radhanah binti Muhammad Rafi A1934402 dan Nur Ashikin binti Muhammad Hussein A1944353. Seterusnya kita akan masuk kepada definisi mukjizat. Mukjizat atau i'jaz berasal daripada perkataan ajaza yajizu yang bererti lemah dan tidak berupaya. Perkataan ini menetapkan kelemahan iaitu al-i'jaz, nama bagi yang lemah melakukan sesuatu. Lawannya adalah al-qudrah iaitu berkuasa ataupun berkemampuan. Dari segi istilah pula, satu definisi yang lebih kuat telah dikemukakan oleh An-Nafasi. Menurut beliau, mukjizat ialah perintah Allah yang luar biasa yang berlaku di muka bumi ini pada zaman ta'lif, di mana turunnya tanggungan ke atas seorang Muslim bagi melakukan kebenaran mereka yang mendakwa sebagai Rasul, di samping melemahkan mereka yang cuba mencabar Al-Quran bagi melakukan sesuatu yang seumpama dengan Al-Quran. Seterusnya, konsep kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran bermaksud kelemahan manusia keseluruhannya, sama ada pakar bahasa atau para ulama, untuk membuat sesuatu yang sama dengan Al-Quran, sama ada dari segi gaya bahasanya, perkabarannya, tentang perkara ghaib atau pelbagai aspek-aspek kemukjizatan yang lain. Pengertian ini adalah menurut Hasan Dia Ad-Din Attar. Selain itu, kemukjizatan Al-Quran juga yang tidak dapat ditandingi adalah dalam bentuk gaya bahasanya, yakni uslub, bentuk yang teratur dari segi maknanya yang memberi kesan kepada perintah yang dapat dirasakan secara rohani dalam jiwa dan diri seseorang. Berikut adalah dalil kemukjizatan Al-Quran. Terdapat dalil nas Al-Quran yang dapat membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 82 yang bermaksud, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Sekiranya Al-Quran itu dari manusia, maka banyak kesalahan yang akan timbul kerana akal manusia tidak mampu untuk membuat Al-Quran. Seterusnya, dalil hadis yang menunjukkan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW an Abi Hurairah, qala an-Nabi SAW, ma minal anbiya nabi illa a'ti ma mislahu amana alaihi al-bashar wa innama kana allazi utitu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Yang bermaksud, setiap Nabi telah diberi mukjizat yang dengan sebahagian darinya manusia menjadi beriman. Sedangkan mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu, yakni Al-Quran yang diturunkan kepadaku. Dan aku berharap akulah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya ialah aspek kemukjizatan Al-Quran, di mana ia terbahagi kepada 3, iaitu aspek bahasa dan balaghah, aspek isyarat ilmiah, dan yang terakhir sekali ialah aspek perkara ghaib. Yang pertama ialah aspek bahasa dan balaghah, di mana Al-Quran menggunakan perkataan yang jelas, ringkas, tidak asing sudut pendengaran dan seimbang. Manakala struktur ayat dan makna Al-Quran juga mempunyai keindahan dan ketepatan makna serta memiliki nada dan irama yang unik. Seterusnya, tidak ada percanggahan dan perbezaan di antara ayat-ayat Al-Quran tersebut, walaupun ia membicarakan banyak aspek seperti cerita, hukum, ancaman dan lain-lain lagi. Seterusnya, Al-Quran juga memiliki banyak unsur-unsur balaghah seperti tashbih, isti'arah, majaz dan lain-lain lagi.
Yang kedua ialah aspek isyarat ilmiah. Al-Quran mengandungi banyak ilmu pengetahuan yang amat tinggi dan luas. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah juga benar-benar mendorong serta menggalakkan manusia supaya menggunakan akal dengan sebaiknya. Antara contoh-contoh ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran ialah ilmu astronomi, ilmu geologi, ilmu ekonomi dan banyak lagi. Seterusnya, daripada aspek berita gaib ni kita dapat tengok kepada 3 bahagian, iaitu perkara yang telah berlaku, bakal berlaku dan semasa. Yang pertama, kita tengok perkara yang telah berlaku ni, dia bercerita berkenaan dengan kisah Nabi atau Rasul dan umat-umat terdahulu. Dan ini kita dapat tengok dalam surah Al-Qasas ayat ke-46 berkenaan kisah Nabi, iaitu kisah Nabi Musa. Dan Allah menceritakan kisah Nabi Musa ni kepada Nabi Muhammad. Okey, seterusnya perkara yang bakal berlaku, yang ni pula kita dapat lihat contohnya dalam surah Ar-Rum berkenaan golongan Romawi yang pada mulanya kalah, tapi Al-Quran kata mereka boleh menang dan akhirnya mereka menang. Dan ketika ialah semasa, yang ni berkenaan dengan perkara yang berlaku semasa zaman penyunan wahyu atau semasa hayat Rasulullah sebagai Rasul. Al-Quran jelaskan perkara yang tak mungkin diketahui oleh Rasulullah ketika hayat baginda. Dan terima kasih. Kesimpulan yang kita boleh dapat melalui tajuk kemukjizatan Al-Quran ialah Al-Quran merupakan kitab suci yang mempunyai pelbagai mukjizat. Hal ini kita dapat melihat ianya daripada pelbagai sudut seperti kemukjizatan Al-Quran daripada sudut ilmiah, berita ghaib dan bahasa serta balaghah. Serta segala isi kandungan Al-Quran itu diakui kebenarannya oleh para pekaji yang bukan beragama Islam. Dan ada di antara mereka yang akhirnya memeluk Islam kerana hidayah yang mereka dapat setelah mereka mengkaji kebenaran Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran itu. Sekian, terima kasih.